sediakan kertas, sediakan pensel, kalau boleh ada juga kalkulator. Latihan kita tak berat pun. Cikgu nak tunjukkan yang latihan ni lah yang kamu akan pakai nak masuk kepada tingkatan depan. Okey, jadi mana boleh dua orang je buka kamera, masing-masing boleh buka kamera. Okey, Lexa dah buka. Temanlah cikgu. Zulaika mana Zulaika? Selalu ada muka Zulaika. Okey. Jadi cikgu teruskan, takut tak sempat dengan pengisian kelas kita. Untuk yang beragama Islam, kita buka kelas kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, jadi hari ini masing-masing cikgu harap dah ready. Kita akan pergi kepada latihan. Sebelum kita nak pergi kepada latihan, cikgu selalu pesan dekat kamu. Selalu pesan dekat kamu tentang bulan ni kita belajar satu benda je. Apa? Kita belajar algebra je. Okey, algebra diterbahagi kepada dua. Satu, nama dia ungkapan algebra. Satu, nama dia ungkapan algebra. Satu lagi, nama dia adalah persamaan algebra. Okey. Jadi, kita akan pergi buka kepada kita punya modul hari ni. Ni modul kita. Kita akan selesaikan semua soalan kalau boleh. Kalau sempat kita selesaikan. Okey, jadi sebelum kita nak selesaikan, cikgu nak tanya kamu. Soalan yang kita nak selesaikan ni, ungkapan algebra ke persamaan algebra? Siapa tahu? Jibril rasa soalan yang kita nak selesaikan ni, ungkapan algebra ke persamaan algebra? Ungkapan algebra ke? Ungkapan algebra. Okey. Cikgu nak tanya Wan Alisha. Wan Alisha, yang soalan yang cikgu kotakkan ni, soalan untuk ungkapan algebra ke persamaan algebra? Ungkapan ke? Ungkapan. Okey, last. Cikgu nak tanya Khalif. Khalif ada ke kat situ, Khalif? Khalif ada ke, Khalif? Tak ada. Zulaika, cikgu nak tanya Zulaika. Zulaika, kalau dekat sini yang cikgu petakan ni, dia ungkapan algebra ke persamaan algebra? Ungkapan algebra. Ungkapan algebra. Okey, cikgu akan tunjukkan. Okey, jadi macam mana kita nak tahu dia ungkapan ataupun persamaan? Okey, jadi jawapan dia kalaulah dekat sini kita nak tahu ungkapan ni dia tiada persamaan. Dia tiada equal to, ataupun dalam bahasa Melayu kita panggil dia sama dengan. Ni nota. Okey. Kalau ungkapan, contoh untuk ungkapan, cikgu letak X per 2 tambah 11. Ni X per 2 tambah 11. Okey, yang ini kita panggil ungkapan. Yang ni kita panggil dia, kita sebut dia sebagai ungkapan. Sebab apa? Sebab dekat sini dia tak ada sama dengan. Tapi yang tempat cikgu petakkan dekat sini, yang ni dia ada sama dengan. Dia ada sama dengan. Ni nota tahu, salin. Ataupun dalam bahasa Inggeris kita panggil equal to. Jadi dekat sini mana sama dengan dia? Ni, yang warna merah cikgu bulatkan. Bila ada sama dengan, kamu kena faham. Bila ada sama dengan, dekat sini kita panggil dia sebagai persamaan algebra. Kita panggil dia persamaan algebra. Yang cikgu bulatkan ni apa? Yang cikgu bulatkan ni nama dia ungkapan algebra. Jelas ke semua? Nak dengar suara sikit, jelas ke?
Jelas. Okey, bagus. Okey, apa beza ungkapan dengan persamaan? Ungkapan ni kalau jawapan akhir dia kalau ditunjuk kita tak boleh nak tambah tolak, okey ni je jawapan akhir dia. Jawapan akhir dia untuk ungkapan dia mesti ada huruf. Dia mesti ada huruf. Sebagai contoh, kalau kita setkan X/2 tambah 11, kamu tak boleh tambah tolak dah. Okey, inilah jawapan akhir kamu. Jadi mana huruf kamu? Ni X ni sebagai huruf kita. Itulah maksudnya ungkapan. Itulah yang maksudnya ungkapan. Okey, kalau cikgu cakap kalau cikgu cakap yang kalau dia ada sama dengan, selalunya yang ada sama dengan jawapan akhir dia tak macam tu. Jawapan akhir kalau untuk yang sama dengan, dia akan minta huruf tu sama dengan berapa. Contoh X ni sama dengan berapa. Jadi bila dia bagi persamaan, maksudnya kamu kena faham. Kamu boleh cari nilai X tu sama dengan berapa. Dia berbeza. Jawapan akhir kita kat sini, kita kalau dia minta Y, okey Y tu berapa. X tu berapa. Z tu berapa. Jadi bila cikgu cakap tentang persamaan algebra, kamu boleh cari nilai huruf. Tapi kalau untuk ungkapan algebra, tak boleh cari nilai huruf. Jelas ke semua? Boleh faham kat situ? Boleh. Okey. Boleh. Dan dia ada persamaan. Dalam persamaan, mesti ada ungkapan. Mana ungkapan dia? Ni ungkapan X/2 tambah 11. Jadi dekat sini itulah apa yang cikgu nak terangkan dekat kamu. Sebab bila ada soalan dia bagi. Bila soalan tu dia bagi macam ni, dia bagi macam ni kan. Dia jadi macam ni, X tambah 3, okey 2X tambah 3 tambah 7X. Okey, soalan tak cakap macam ni tau. Soalan tak cakap selesaikan ungkapan berikut. Soalan akan cakap selesaikan. Macam tu je. Bila soalan suruh selesaikan dan dekat situ kamu tak ada sama dengan, kamu janganlah tiba-tiba kamu boleh dapat nilai X tu berapa. Siapa yang buat macam ni salah. Itu yang pertama. Sebab dekat sini kalau dia tak ada sama dengan, maksudnya kamu cari sebutan serupa 2 tambah 7X. Kita dapat 9X tambah 3. Lepas tu 9X tambah 3 tak boleh selesaikan dah. Inilah jawapan akhir dia. Inilah jawapan akhir dia. Soalan tak bagi tahu dia persamaan ke ungkapan. Kamu sendiri yang kena bezakan. Okey, contoh soalan nombor 2. Dia kata apa? Dia kata 2X tambah 3 sama dengan 7. Okey, jadi dekat sini dia suruh selesaikan. Dia just cakap selesaikan. Jadi kalau dia tak bagi tahu secara detail maklumat apa yang soalan nak, dia kata selesaikan je. Macam kawan kamu tolong aku jap. Tolong apa? Tolong Ada gak situasi macam tu. Okey, macam ni. Dia tak cakap pun nak selesaikan apa. Tapi bila kamu tengok dia ada sama dengan dekat sini, maksudnya kamu kena faham. Dia nak suruh kamu cari X tu sama dengan berapa. Jadi dekat sini kita pindah satu-satu. Jadi dekat situlah selalu selalu student hilang markah masa UESA hari tu. Banyak hilang markah kat sini. Jadi ini nama dia ungkapan. Dia tak ada sama dengan, senang je. Kalau kamu tengok dia tak ada sama dengan, dia ungkapan. Kalau dia ada sama dengan yang warna biru ni, ini adalah persamaan. Maksudnya persamaan tu apa? Kita boleh cari nilai huruf. Kalau dekat sini tiba-tiba kamu pergi jumpa nilai huruf X itu sama dengan berapa, memang pelik lah. Memang sesuatu yang pelik dekat situ. Jelas ke semua? Boleh bezakan dah ke sekarang? Cikgu nak dengar suara sikit. Boleh bezakan dah? Boleh. Zulaika boleh bezakan dah, Zulaika?
Boleh, boleh. Okey, Zahra Humaira. Boleh bezakan dah ke Zahra Humaira? Boleh, boleh. Okey. Jadi masing-masing boleh tengok dekat depan. Kita tengok kepada page 1 dengan page 2. Sekarang dekat dua-dua muka surat ni, cikgu nak tanya kamu, dekat dua-dua muka surat ni dia bercakap tentang persamaan ke dia bercakap tentang ungkapan? Dua-dua muka surat ni. Rasa-rasa dia cakap tentang persamaan ke bercakap tentang ungkapan? Bagi tahu cikgu. Apa dia? Samaan. Ya. Macam mana Aina Husna tahu dia bercakap tentang persamaan? Dia sama dengan. Ya, itu sahaja. Jadi kalau dia cakap tentang persamaan, kita boleh cari tak nilai huruf dia? Cikgu nak dengar suara sikit. Kalau dekat untuk persamaan, kita boleh cari tak nilai huruf dia? Boleh cari tak semua? Nak dengar suara sikit? Buat apa semua? Boleh Boleh. cari ke nilai huruf dia? Boleh. Seorang je cakap boleh. Yang lain nak dengar suara sikit? Boleh. Boleh. Boleh cari. Jadi dekat sini tak payahlah nak malu-malu. Kamu ni dengan cikgu macam baru kenal semalam pula. Kita dah nak setahun dah. Okey. Jadi dekat sini bila cikgu bercakap tentang persamaan, fokus kita dekat malam ni adalah mencari nilai huruf. Dan semua tu adalah huruf X. Jadi dekat sini kita nak mencari nilai X. Maksudnya kita nak tahu X tu sama dengan berapa. Okey, jadi cikgu nak teruskan dah. Baru cikgu masuk kepada page 1 dengan page 2. Kita masuk page 1 dulu Okey, cikgu nak teruskan ni. Boleh ke semua ni? Layu lagi semua ni. Nak dengar suara sikit, kuat sikit. Boleh ke cikgu nak teruskan ni? Boleh. Boleh. Okey. Jadi Amar RSG ada kata kat situ tak tu? Ada. Boleh ke cikgu nak terus ni? Teruskan. Okey. Jadi kita akan teruskan kepada soalan di page 1. Okey. Jadi dekat sini soalan-soalan yang cikgu nak tunjuk dekat depan ni adalah soalan yang kamu akan jumpa di tingkatan 2. Cikgu nak kukuhkan betul-betul, cikgu nak bagi kamu nampak betul-betul malam ni biar kamu dah boleh hadamkan elok. Jadi ni semua salin. Sebab tahun depan, maksudnya sesi untuk tahun depan, tuition kita akan mulakan dan banyak sangat pakai. Okey. Jadi kita akan pergi kepada soalan yang pertama. Kalau kamu nampak bentuk macam ni macam mana nak buat? Okey. Jadi masing-masing boleh tengok kepada soalan yang pertama. X per 2 tambah 11 sama dengan 19. Sekarang kita nak cari nilai X. Maksudnya kita kena tinggalkan X tu sorang-sorang. Jadi bila kita nak tinggalkan X tu sorang-sorang, dekat belah yang ada X tu, dia ada 2 dengan dia ada 11. Cikgu nak tanya kamu, cikgu nak kena alih 2 dengan 11 ni tahu. Okey, sebab X tu nak kena tinggal sorang-sorang. Kita nak alih mana dulu? 2 ke 11? Siapa tahu? 11. 11 Jibril. Kenapa Jibril cakap 11? Sebab cikgu cakap ambil yang jauh dulu. Okey, bagus. Okey, bila kita nak alihkan 2 ke 11 dulu, cara dia. Betul dah Jibril cakap 11. Betul dah, bagus. Kita alih 11 dulu. Tapi reason dia. Sebab kita alih 11 adalah kerana. Kerana 11 dengan 19 adalah sebutan serupa. Salin. 11 dan 19 adalah sebutan serupa. Apa maksud sebutan serupa? Cikgu nak tanya Aina Husna. Apa maksud sebutan serupa Aina Husna? Ingat tak? Ke dah lupa dah?
Hilang dah. Zulaika, apa maksud sebutan serupa Zulaika? Huruf yang serupa. Okey, bagus. Huruf yang sama atau keadaan yang sama. Kalau kita cakap huruf je sekarang ni, 11 dengan 19 ni tak ada huruf. Jadi bila dua-dua ni tak ada huruf, dua ni adalah sebutan yang serupa. Jadi maksudnya dia kawan. Jadi bila dia kawan, kita kena bawa 11 ni pergi ke sebelah. Jadi betul kita alih 11 dulu. Dan kamu kena tanya sebab dia. Kamu kena kukuhkan betul-betul sebab dia. Sebab kita alihkan 11 adalah kerana dia adalah sebutan serupa. Jadi bila kita alihkan ke 11 ke sebelah, kita kena tengok keadaan 11 tu. Keadaan 11 masa dekat belah sini, dia dalam keadaan positif ke negatif? Cikgu nak tanya kamu. Dia dalam keadaan positif ke negatif? Positif. Pandai. Jadi 11 ni simbol belakang ni positif. Jadi maksudnya dia dalam keadaan positif. Positif pindah ke sebelah dia jadi apa semua? Negatif. Negatif. Ya. Jadi sebab itulah dia jadi negatif 11. Habis. Okey, kita selesaikan satu-satu. Tengok. Bila kita dah bawa pergi jumpa, kita boleh selesaikan 19 tolak dengan 11. Jadi dekat sini kita akan dapat jawapan dia 8. X per 2. Dah. Nampak? Kita ada lagi satu nombor yang kena alih. Tadi kita dah alih dah 11. Selesai dah 11. Sekarang ni nombor 2 pula. Okey. Kita nak alihkan nombor 2. Tapi kita kena tahu keadaan dia. Okey. Kalau X per 2, dia dalam keadaan pecahan. Jadi 2 ni bila kita nak alih ke sebelah, 2 ni dia dalam keadaan darab ke bahagi? Cikgu nak tanya kamu. Bahagi. Ya, pandai. Dia dalam keadaan bahagi. Okey, jadi bila dia dalam keadaan bahagi, bahagi pindah ke sebelah dia jadi apa? Darab. Pandai. Jadi dekat situ dia jadi bahagi pindah ke sebelah dia jadi darab. X sama dengan 8 darab dengan 2. Jadi dekat sini X adalah 8 darab 2, kita dapat 16. Inilah contoh nombor 1. Ni cikgu tunjuk contoh. Jadi dekat contoh yang cikgu tunjuk ni, bukannya cikgu kira terus. Cikgu bagi tahu satu-satu. Cikgu bagi tahu yang dua benda ni kena alih, 2 dengan 11. Lepas tu cikgu bagi tahu nak alih mana dulu, kita alih 11 dulu. Kenapa? Sebab cikgu bagi tahu 11 dengan 19 ni dalam keadaan sebutan serupa. Okey, dah alih dah. Kemudian kat sini cikgu bagi tahu pula nak alih 2. 2 ni bahagi. Sebab apa? Sebab kita nampak dia dalam keadaan pecahan. Jadi bila dia dalam keadaan pecahan, dia bahagi. Bahagi pindah ke sebelah, dia jadi darab. Nampak? Semua dekat situ cikgu jelaskan. Setiap row tu cikgu jelaskan. Jelas ke semua? Contoh yang pertama cikgu tunjuk, boleh faham ke? Boleh. Okey, bagus. Okey, kita pergi pula kepada contoh yang seterusnya, iaitu contoh nombor 2. Siapa yang tak faham, jujur dengan cikgu. Cikgu akan tolonglah bagi tahu cikgu. Okey, jadi contoh nombor 2 dekat sini adalah sama sahaja konsep dia. Yang berbeza adalah pada nombor. Tapi konsep dia sama. Apa maksud cikgu sama? Okey, sama maksudnya kita nak cari nilai X. Dan dekat nilai X ni ada 7 dengan 6. Maksudnya kita kena fikir, kita nak kena alih 7 dengan 6. Nak alih mana dulu? Jadi nak alih mana dulu adalah kita tengok mana sebutan yang serupa. Jadi dekat sini kita tengok sebutan serupa dekat sini adalah ada 6 dengan 1. Jadi kita alih 6 dulu. 6 tu dalam keadaan apa? Kita tengok belakang dia negatif. Jadi dekat sini kita alihkan 6 ke sana, dia akan jadi positif 6. Selesaikan dulu, 1 tambah 6 kita dapat 7. 7 ni dalam keadaan pecahan. Jadi di dalam keadaan bahagi. Bahagi, pindahlah ke sebelah dia jadi darab. Jadi dekat sini X. 7 darab dengan 7. Jadi dekat sini kita akan dapat jawapan dia. 7 darab 7 dapat 49. Ini contoh nombor 2 cikgu tunjuk untuk malam ni. Jadi ini contoh nombor 1. Dan ini adalah contoh nombor 2. Jelas ke semua? 2 soalan ni cikgu tunjuk jelas ke?
Jelas. Okey, Aisyah Zahra, jelas ke Aisyah Zahra? Jelas. Okey. Jadi, fahamkan elok-elok, kalau ada soalan tanya cikgu. Okey, jadi kalau dah masing-masing jelas, kita akan pergi kepada soalan nombor 3. Jadi masing-masing tengok dekat depan dan cuba selesaikan soalan nombor 3. Hantar kat cikgu, dah siap hantar kat cikgu. Okey, ni dia soalan nombor 3. Cikgu bagi masa 2 minit untuk kamu selesaikan. Wow, Sharifah. Macam biasa. Okey, bagus. Hantar kat cikgu semua. Okey, bagus. 1 minit lagi. 1 minit lagi. Okey, bagus. Hantar kat cikgu semua. Okey, Lexa. Nanti cikgu check Okey, nanti cikgu check sebab cikgu tak tahu lagi jawapan dia. Okey. Jadi cikgu dah habis dah masa, sekarang dah pukul 9.10. Yang lain tu dah siap hantar dekat cikgu. Cikgu dah tunggu dah tu. Okey, jadi cikgu akan buat soalan nombor 3. Ada yang cakap kat cikgu, cikgu saya tak nak buat lagi. Okey, boleh. Tapi cikgu nak tanya, bila nak cuba buat? Kamu percayalah, dalam hidup manusia ni, dia ada satu benda, dia ada satu sifat dalam diri manusia, jangan tipu sebab cikgu sendiri macam tu. Nama dia sifat tangguh. Sekejap lah, sekejap lagi lah. Sama juga dengan matematik. Sekejap lagi lah nak cuba fahamkan, esok lah nak cuba fahamkan, sampailah bila kamu dapat kertas periksa kat depan, soalan ni lah yang cikgu Aman ajar banyak kali. Time tu barulah macam mana kan. Jadi sebenarnya konsep dia simple. Konsep dia simple. Masa kita ada peluang nak buat tu, kita buat terus. Walaupun tak lama pun. Jadi contoh soalan nombor 3 ni, 2 minit je. Kena cuba usaha. Tak dapat, cikgu tak marah pun. Cikgu tak pernah marah student cikgu kalau tak dapat. Cikgu marah tak buat je. Okey, jadi kita akan pergi kepada soalan nombor 3. Dah ready ke belum? Nak dengar suara sikit. Soalan nombor 3 dah ready ke belum? Dah. Okey. Baik. Jadi soalan nombor 3 dekat sini sebutan serupa dia adalah 12 dengan 20. Dia sama. Kenapa dia sama? Sebab dua-dua tu tak ada huruf X. Dekat kiri kanan dia tak ada huruf X. Dekat atas bawah dia tak ada pun huruf. Jadi 12 ni kita kena bawa ke sana. Bawa dia jumpa kawan dia. Jadi dekat sini lepas kita dah bawa dia pergi jumpa kawan dia, 20 kita kena faham.
12 tu kalau kamu tak nampak apa simbol dia, kamu janganlah ingat simbol dia dekat depan. Salah. Setiap nombor dalam matematik, setiap nombor dia ada simbol dan simbol dia berada di belakang. Dan di belakang dia adalah positif. Positif pindah ke sebelah dia jadi negatif 12. Jadi kita selesaikan X per 5, 20 tolak 12 kita dapat 8. Dah selesai. Nombor yang seterusnya kita kena alih adalah dekat sini 5. Dan 5 dekat sini dalam keadaan bahagi. Bahagi pindah ke sebelah, dia jadi darab. 8 darab dengan 5, dekat sini kamu tekan kalkulator, kamu dapat 40. Itu dia jawapan soalan nombor 3. Jelas ke semua soalan nombor 3? Boleh faham ke cikgu terang kat depan? Boleh. Boleh. Okey, bagus. Okey, daripada soalan nombor 3, kita teruskan buat soalan nombor 4. Okey, jadi masing-masing boleh cuba buat soalan nombor 4. Okey, soalan nombor 4 ni dia ada kelainan sikit. Tapi tak apa, cuba je buat. Cikgu cek jawapan yang tadi. Siapa yang belum siap, hantar dekat cikgu. Okey, tepat pukul 9.16 minit, cikgu akan tunjukkan jawapan nombor 4. Bagus, pandai. Buat je tahu, jangan malu-malulah dengan cikgu. Ni malu, Sharifah memang tak boleh buat apa. Sharifah bukan level cikgu. Bagus, laju. Okey, dah siap cikgu. Cikgu doakan semua orang terbaiklah nanti result. Okey, bagus Khalif. Okey, pandai. Betul tak cikgu? Okey, bagus. Yang apa tadi ni? Soalan nombor 3. Siap, bagus. Tapi jangan letak X. Jangan letak X. Dia 40 je. Okey. Jadi seperti yang dijanjikan, sekarang dah pukul 9.16. Cikgu harap masing-masing follow lah apa yang cikgu tunjuk kat depan. Okey, jadi cikgu nak buat soalan nombor 4. Boleh ke masing-masing? Boleh ke cikgu nak buat soalan nombor 4? Boleh. Boleh. Okey, jadi kita akan pergi kepada soalan nombor 4. Untuk soalan nombor 4, X dia belah kanan pula. Apa maksud kanan dengan kiri? Okey, setiap persamaan dia ada sama dengan. Yang belah sini, yang warna biru ni, kan dia duduk kiri kita. Dekat situ cikgu namakan dia duduk kiri. Setiap persamaan dia ada kiri dengan kanan. Ikutlah tangan kamu, kanan kan, kanan kat sini kan, kiri kat sini kan. Jadi maksudnya soalan contoh nombor 1, X ni dekat kiri. Contoh nombor 2, X ni dekat kiri. Contoh nombor 3, X ni dekat kiri. Tapi dekat nombor 4, X ni dekat kanan.
Jadi macam mana nak buat? Tak payah pening. Soalan tu boleh berubah. Soalan tu boleh berubah macam mana pun. Tapi bila kita faham konsep dia betul-betul, kita boleh selesaikan. Contoh, okey, kita nak cari X sekarang ni. Betul? Betul? Tapi nak kena alih tu sama. 4 dengan negatif 3. Sama je. Jadi bila kita nak pilih nak alih mana, jadi dekat sini kita alihkan negatif 3. Sebab apa? Cikgu dah bagi tahu dah sebutan dia serupa. Jadi 3 ni negatif, pindah ke sebelah dia jadi positif 3 sama dengan X per 4. 3 tambah 3 kita dapat 6 sama dengan X per 4. Selesai 3. Kemudian 4. 4 ni bahagi pindah ke sebelah dia jadi darab. 6 darab 4 sama dengan X. 6 darab dengan 4 kita tekan kalkulator dia dapat 24 sama dengan X. Ada yang tanya cikgu, saya tak biasalah nak tulis jawapan nombor dulu. Apa maksudnya? Okey, tengok contoh nombor 1 dia kata X sama dengan 16. Huruf dulu. Contoh nombor 2, X sama dengan 49. Nampak huruf dulu. Contoh nombor 3, X sama dengan 40. Nampak huruf dulu. Tapi dekat nombor 4, dia letak 24 sama dengan X. Saya tak biasa. Tak biasa tak ada masalah. Dekat sini kamu boleh terbalikkan saja. X sama dengan 24. Dia tak ada salah pun kalau kamu nak buat dia terbalik. Jadi kalau siapa tinggal macam ni, betul. Siapa yang tinggal macam ni pun betul. Sebab maksud dia sama sahaja. Okey, jelas ke semua yang cikgu terang nombor 4 tu? Boleh faham ke? Boleh. Okey, bagus. Boleh. Okey. Jadi sekarang kita test power kita. Kita test power. Cikgu nak masing-masing selesaikan 4 soalan terus. Cikgu saya okey. Jadi dekat sini cikgu nak semua orang kena cuba buat 4 soalan terus. Soalan 5, 6, 7 dan 8. Cuba selesaikan 4 soalan ni. 5, 6, 7 dan 8. Siapa yang tak sempat print boleh tengok kat depan. Soalan 5, 6, 7 dan 8. Setiap soalan cikgu bagi, ini cikgu bagi 6 minit lah. Cuba selesaikan. Boleh rujuk 4 latihan kita dah buat sama-sama ni. 2 contoh, 2 latihan. Okey, buat. Wow. Laju. Okey, bagus Sharifah. Okey. 8 tu X sama dengan. Sekejap cikgu cek Wow, dahsyat juga. Wow. Laju. Okey. Ya, pandai. Pandai Lexa. Okey, Wan Alisha, bagus. Okey, cikgu tunggu tunggu kejap tau kawan-kawan tau.
Okey, bagus Zulaika. Okey, 3 minit lagi. 3 minit lagi. Okey, bagus Amar. Okey, bagus. Okey, hantar kat cikgu. Cikgu tunggu lagi. 1 minit lagi lah, 1 minit lagi. Okey, bagus. Okey, jadi Jibril dah dapat buat dah Jibril? Dah siap dah. Okey, dah siap. Okey. Okey, jadi habis dah. Ada lagi yang belum siap tu. Ada baru 10 orang hantar kat cikgu. Okey, jadi habis dah. Cikgu akan selesaikan soalan 5, 6, 7 dan 8. Bagus. Cikgu suka. Okey, soalan 5, 6, 7 dan 8 masing-masing boleh tengok dekat depan. Jadi dekat sini cikgu pesan awal-awal, cikgu tak tahu lagi jawapan dia. Jadi siapa yang salah, salin pembetulan, salin terus. Ada kan pen warna merah, salin terus. Okey, jadi kita pergi kepada soalan 5, 6, 7 dan 8. Kita pergi satu-satu Okey, yang pertama sekali kita pergi kepada nombor 5. Okey, kita pergi kepada nombor 5. Nombor 5 dekat depan, cikgu akan salin soalan dia. 7 sama dengan X per 2 tolak 4. Jadi macam biasa, kita alih negatif 4. Pergi jumpa 7. Kenapa? Sebab dia sebutan yang serupa. Jadi dekat sini, ingat, bila kamu nak alihkan, kamu dah tahu dah apa yang kamu nak alih. Tapi hati-hati simbol dia. 4 ni simbol dia negatif. Jadi negatif, kita pindah ke sebelah, dia jadi positif 4. X per 2. 7 tambah dengan 4, kita dapat 11. Jadi X per 2. Jadi apa yang lagi? 2 ni kita alih ke sebelah. Jadi 2 dalam keadaan bahagi. Jadi kita pindah dia jadi darab. Jadi 11 darab 2 kita dapat 22. Jadi kalau kamu tak biasa, terbalikkan dia. Tak ada masalah. Jadi X sama dengan 22. Itulah dia punya jawapan. Okey, jelas ke semua untuk soalan yang pertama nombor 5? Jelas. Jelas. Okey, bagus. Okey, kita pergi kepada soalan nombor 6. Negatif 2 sama dengan X per 8 tolak 5.
Okey, jadi konsep dia konsep yang sama. Kita alihkan 5. 5 ni pergi jumpa 2 sebab dia sebutan serupa. Jadi negatif 2, 5 ni negatif tau sekarang. Tapi kita pindah ke sebelah dia jadi positif 5. Sama dengan X per 8. Kod-kod lah ada yang still confused lagi. Kalau confused tolak 2 tambah 5 ni tekan calculator. Jadi dekat sini tolak 2 tambah 5 kita dapat 3 sama dengan X per 8. Jadi 8 ni bahagi pindah ke sebelah dia jadi darab. 3 darab 8 sama dengan X. Jadi dekat sini kita dapat 3 darab 8 kita dapat 24. Ni jawapan untuk soalan nombor 6. Okey, soalan nombor 6 masing-masing dapat ke tu soalan nombor 6? Dapat. Dapat. Okey, bagus. Bagus. Okey, soalan nombor 7. Okey, negatif 1 sama dengan 6 tambah X per 2. Sama sahaja konsep dia. 6 ni alih ke sebelah. Oh, tak nampaklah simbol dia. Simbol dia kalau kamu tak nampak, dia sebenarnya ada positif. Jadi positif pindah ke sebelah, dia jadi negatif 6 sama dengan X per 2. Negatif 1, negatif 6, kamu akan dapat negatif 7. Sama dengan X per 2. 2 ni bahagi pindah ke sebelah dia jadi darab. Negatif 7 darab 2 sama dengan X. Kita akan dapat jawapan dia negatif 14 sama dengan X. Ini jawapan soalan nombor 7. Soalan nombor 7 macam mana? Jelas ke semua? Jelas. Okey, bagus. Soalan nombor 8. Okey, soalan nombor 8 ni ada yang tersilap. Ada lebih kurang 5 orang tersilap. Jadi cek betul-betul. Soalan nombor 8, 14 tolak X per 3 sama dengan 10. Okey, soalan nombor 8 ni 14 ni positif. Positif pindah ke sebelah dia jadi negatif. Cikgu, bukan 14 ni negatif ke? Okey, 14 ni simbol dia dekat belakang. Jadi simbol dia tak nampak. Bila tak nampak dia keadaan positif. Jadi dekat sini kita tinggal negatif X per 3 sama dengan 14 jadi negatif 14. 10 tolak 14 kita dapat negatif 4. Negatif X per 3. Okey. Ramai yang tersilap dekat sini. Okey. Sekarang 3 ni 3 ni kita ambil negatif tu untuk 3 terus. Tengok masing-masing punya soalan. Negatif 3 pindah ke sebelah. Bila kita nak pindahkan 3 ni pindah ke sebelah, kita pakai tolak jadi tambah atau bahagi jadi darab. Cikgu nak tanya kamu. Negatif jadi positif atau bahagi jadi darab? Mana satu? Siapa boleh bagi tahu? 3 ni ada 2 pilihan. Negatif jadi positif ke atau bahagi jadi darab? Mana satu? Bahagi A ke B? Bagi tahu cikgu. A ke B yang betul? Ina Husna, A ke B? B kot. Okey, betul. Jawapan dia B. Jadi bila kita dah pilih B, jangan pakai A. A itu salah. Kenapa? Sebab dekat sini dia dah dalam keadaan pecahan. Pecahan maksudnya dia dalam keadaan bahagi. Jadi bila bahagi, pindah ke sebelah, dia jadi darab. Tapi bila dia jadi darab, kamu kena pastikan negatif ni kekal negatif. Jadi dekat sini jawapan dia akan jadi negatif 4 darab negatif 3, kita dapat 12. Ini jawapan soalan nombor 8. Jelas ke semua soalan nombor 8? Boleh faham ke? Boleh. Boleh. Okey, disebabkan ada yang salah soalan nombor 8, kita proceed kita punya kelas dengan soalan nombor 9. Cikgu bagi masa rujuk soalan nombor 8 dan cuba buat soalan nombor 9. Cikgu bagi masa 2 minit. Masing-masing hantar dekat cikgu. Cikgu cek yang tadi jap. Siapa yang salah salin pembetulan Okey, cikgu zoom out. Siapa yang salah salin pembetulan. Wow, lajunya Lexa. Bagus.
teruskan belakang. Okey, bagus. Ya, betul. Itu je jawapan dia. Jangan ada negatif tu. Ush. Baru faham. Bagus. Zulaikha dapat tak tu, Zulaikha? Tengah buat, tengah buat. Tengah buat. Okey, okey, okey. Dah siap, cikgu. Okey. Okey, bagus. Ada yang nak tanya, tanya je tau Okey, jadi habis sudah cikgu tengok sorang-sorang punya tadi. Bagus, bagus. Okey, jadi soalan nombor 9 sama sahaja macam soalan nombor 8. Yang cikgu highlight dekat sini, masa kita buat latihan kamu betul, tapi kenapa dalam UASA ramai salah? Jadi janganlah macam tu Tiba-tiba salah benda yang sama ni, sepatutnya jangan diulang. Okey, nombor 9. 5 okey, tengok. Okey, jadi dekat sini kita nak alih 5 pindah ke sebelah. Jadi bila kita nak pindah ke sebelah untuk 5, ni kan 1 ni kan negatif 1, 5 ni kan positif. Jadi bila 5 tu kita alih dia jadi positif 5. Okey, tengok tahu siapa yang salah salin pembetulan Okey, jadi dekat sini negatif 1 dengan negatif 5 kita dapat negatif 6. Per X per negatif 9. Sekarang kita nak alihkan 9 betul, tapi jadi negatif kan? Jadi bila kita nak alihkan negatif, bawa sekali. Jangan pergi jadikan dia positif. Jadi dekat sini negatif 6 darab negatif 9. Jadi dekat sini kita akan dapat X sama dengan 54. Ini jawapan dia. Jelas ke semua? Boleh faham ke? Boleh. Jadi kenapa negatif dia hilang? Kan cikgu dah ada ajar kalau pendaraban antara simbol negatif jumpa negatif, negatif darab dengan negatif, hasil dia akan dapat positif. Sebab itulah dekat sini hasil dia positif. Tu jawapan nombor 9. Okey, habis dah. Habis dah. Kita ada masa lebih kurang 50 minit je lagi. Kelas kita dah nak habis dah. Dah habis sejam lebih dah. Sejam 7 minit. Okey, jadi cikgu nak pergi kepada bentuk yang seterusnya. Jadi masing-masing boleh tengok. Masing-masing boleh tengok, cikgu akan tunjukkan bentuk yang seterusnya. Okey, jadi bentuk yang seterusnya cikgu nak ajar masing-masing adalah bentuk nombor 10. Jadi masing-masing
berdasarkan soalan nombor 9 tadi, cikgu nak tengok dengan soalan nombor 10. Cikgu nak semua orang boleh bezakan. Dia macam ni. Lain bentuk, lain kaedah. Lain bentuk, lain kaedah. Jadi kena faham dia punya konsep. Konsep untuk bentuk soalan yang kita buat 1 sampai 9 tadi, konsep dia adalah kita cari sebutan serupa. Mana? 5. 5 pindah ke sebelah sebab 5 dengan 1 ni sebutan serupa. Jadi kita nak mula dah buat soalan nombor 10. Soalan nombor 10, kamu kena faham X tambah 5 per 3 sama dengan 12. Kalau kamu pakai konsep soalan nombor 9 nak selesaikan kat soalan nombor 10, salah. Kamu tengok, oh 5 ni sebutan serupa dengan 12. Kamu alihkan 5. 5 ni bukan 5. 5 ni sebenarnya dia 5 per 3. Jadi kamu tak boleh alihkan 5 tu. Jelas ke semua kat sini? Boleh faham ke? Boleh faham ke? Boleh. Boleh. Jadi jangan alih 5 dulu. Jangan alih 5 dulu. Perbezaan untuk soalan nombor 9 dengan soalan nombor 1. Soalan nombor 9, masing-masing boleh tengok soalan. Soalan nombor 9, dia punya pecahan atas dia ada X sahaja. Tapi dekat soalan nombor 10, dia punya pecahan atas ada X dengan 5. Kalau soalan nombor 9, kamu alihkan 5 ni pindah ke sebelah, dia tetap nombor dia nombor 5. Tapi 5 dekat soalan nombor 10 ni, mana datang X tambah 5 per 3 tu? X tambah 5 per 3, dia datang dalam keadaan X per 3 tambah 5 per 3. Ingat balik apa yang kita belajar minggu lepas. Jadi kalau kamu alih 5 sahaja, sebenarnya kamu silap. Dia bukan 5. Dia adalah 5 per 3. Jadi apa cara dia nak selesaikan kalau soalan nombor 10 ni? Cara dia adalah untuk memudahkan diri kita. Sebab apa? Sebab kalau kita alihkan 5 per 3, dia jadi 12 tu nak kena tolak dengan pecahan. Susah. 12 tolak 5 per 3 tu susah. Jadi dekat sini, cara dia adalah hilangkan pecahan. Hilangkan pecahan. Nak hilang macam mana pecahan tu? Kita pergi 3 ni pindah ke sebelah. Bahagi tu pindah ke sebelah. Jadi 3 tu kan bahagi pindah ke sebelah, dia jadi darab. Bila 3 kita dah pindah ke sebelah, pecahan ni hilang. Jadi dekat sini dia tinggal X tambah 5 sahaja. Jelas ke semua step yang pertama? Boleh faham? Boleh. Boleh. Okey, itu dia. Jadi dekat sini selesaikan dulu 12 dengan 3. 12 darab 3, kita dapat 36 X tambah 5. Lepas tu baru kamu apa? Baru kamu cari sebutan serupa. 5 dengan 36 sebutan serupa. 5 pindah ke sebelah. Jadi dekat sini kita akan dapat 36, 5 ni positif, pindah ke sebelah dia jadi negatif. Jadi dekat sini 36 tolak dengan 5, kita dapat 31. Ini perbezaan dia. Ni perbezaan dia. Tengok soalan nombor 9, tengok soalan nombor 10. Kalau soalan nombor 9 kita cari sebutan serupa dulu. Tapi kenapa soalan nombor 10 kita tak boleh nak cari sebutan serupa? Sebab kita kalau nak alihkan 5 ni, dia bukan 5. Dia 5 per 3. Jadinya kita nak lagi mudah, kita hilangkan dia punya pecahan. Bahagi ni pindah ke sebelah, dia jadi darab. Itu cara dia soalan nombor 10. Jelas ke semua untuk soalan nombor 10? Boleh faham? Boleh. Yang lain nak dengar suara sikit, boleh ke? Boleh. Seorang-seorang jawab. Okey, bagus. Okey, Lexa, jelas ke Lexa untuk soalan nombor 10? Jelas. Jelas. Zulaika, jelas ke Zulaika soalan penjelasan cikgu nombor 10? Jelas. Okey.
Jadi kalau masing-masing jelas, cikgu nak berdasarkan soalan nombor 10 yang cikgu dah tunjuk tadi. Salin tahu semua ni, bukan saja-saja cikgu tulis. Cikgu nak masing-masing cuba selesaikan soalan nombor 11 dan soalan nombor 12. Cuba buat soalan nombor 11 dan 12. Hantar kat cikgu. Hantar kat cikgu. Tak apalah kalau lama sikit, tak apa. Cikgu bagi masa. Satu soalan 2 minit. Cikgu bagi masa 4 minit. Nak cuba selesaikan. Wow, lajunya. Buat dua-dua. Buat dua-dua. Okey. Bagus. Pandai. Bagus, Alexa. Okey. Wow. Wow, bagus Syarifah. Okey. Betul tak cikgu? Bagus Zulaikha, pandai. Okey, kejap cikgu cek sorang-sorang tau. Sorry lah kalau cikgu lambat cek. Okey, bagus Aisyah, pandai. Pandai Aisyah Insyirah. Okey, bagus Aina Husna, pandai. Olive. Bagus sekali, pandai. Okey, 2 minit lagi. Cikgu tunggu yang lain. Betul tak cikgu? Kejap cikgu cek. Okey, bagus Amar, pandai. Okey, kejap masing-masing 1 minit lagi. Aisyah Zahra. Dah siap cikgu. Kejap cikgu cek. Bagus. Apa nama ni? Bagus, pandai Akilah. Jibril dapat ke Jibril? Dapat. Okey.
Okey, jadi habis sudah masa yang diberikan. Jadi, okey kejap kawan ngomong sana. Okey, jadi habis dah masa yang diberikan. Kita akan selesaikan soalan nombor 11 dan soalan nombor 12. Jadi ada juga yang tersilap, ada 2 kesilapan yang cikgu jumpalah. Okey, jadi masing-masing boleh tengok di hadapan. Cikgu akan pergi kepada soalan 11 dan 12. Masing-masing ada kat sini tak ni? Nak dengar suara sikit? Ada ke? Ada. Okey. Okey, jadi soalan nombor 11, X tolak 4 sama dengan 11 dengan 11 sama dengan 9. Okey, jadi masing-masing boleh tengok. Okey, bila kita buat sama dengan, ni kesilapan yang pertamalah. Okey, bila kita cakap persamaan algebra, dalam satu persamaan kena ada satu sahaja sama dengan. Apa maksudnya? Okey, kalau kamu pergi buat sama dengan lagi satu dekat sini, kamu dikira salah. Itu jarang orang tahu. Jadi, kesilapan dia dalam satu sahaja sama dengan, kamu kena ada dalam satu persamaan kena ada satu je. Kalau dekat sini dah disalin, tak perlu nak salin belakang ni. Okey, jadi jangan ulang yang tu. Tu je. Cumanya orang kata tak salah pun bahagian matematik, tapi salah dalam format. Format. Format matematik ada juga. Kadang-kadang dia bila kita salah format kan, dia mulalah potong markah. Cikgu pernah jumpa macam-macam. Salah format sikit je. Contoh kan. Kita nak mengira, ni cikgu keluar, cikgu bercerita kejap. Okey, ada budak tu dia jawab betul dah. Okey, jumlah harga kan. Jumlah harga, contohlah, apple, ni ada apple kan. Apple adalah RM3. Lepas tu dia beli 2 biji apple. Dia beli 2 biji apple, silap. Ni. Okey, apple ada 3 biji, dia ada 3 biji. Satu apple sama dengan RM3. Okey, jadi dekat sini berapakah harga 3 biji apple? Okeylah, dia buat RM3, RM3 darab dengan 1, dia dapat 3. Cikgu dia pergi pangkah. Kenapa? Sebab 3 apa? Dia katakan ringgit, jadi sepatutnya jawapan dia kena ada ringgit. Sedih cikgu. Maksudnya ada je antara kalangan kamu yang kamu ni dah buat betul dah. Ada yang mak ayah send kertas periksa masing-masing kat cikgu kan. Cikgu tengok dah betul dah, boleh dah dapat markah. Tapi dia pergi buang pada format. Itu cikgu sedih. Cikgu sendiri yang tengok tu jadi sedih. Maksudnya cikgu kamu strict lah. Tapi tak boleh salahkan dia juga. Kalau orang tu strict, maksudnya dia betul-betul ikut. Okey, jadi cikgu akan pergi kepada nombor 11. Okey, jadi ada satu je tau sama dengan, jangan buat 2. Okey, habis. Okey, jadi dekat sini kita nak hilangkan pecahan, 11 ni pindah ke sebelah. Jadi 11 ni dia dalam keadaan bahagi. Tahu? Dia dalam keadaan bahagi. Sebab apa? Kan dia dalam bentuk pecahan. Bila dia dalam bentuk pecahan, jadi bila kamu nak alihkan 11 tu, dia akan jadi 9 darab dengan 11. Jadi dekat sini kita dapat 99. Siapa salah salin tahu? X tolak 4. Jadi cari sebutan serupa 4 dengan 99. 4 ni pula pindah ke sebelah. Jadi X sama dengan 99. 4 ni negatif, jadi positif 4. Jadi X tambah 99 tambah 4, kita dapat 103. Ini jawapan nombor 11. Habis dekat situ. Siapa salah salin pembetulan. Okey, kita pergi pula kepada soalan 12. X tambah 3 per 8 sama dengan negatif 2. Pindahkan 8. Bila kita pindahkan 8, 8 ni kan dalam keadaan bahagi, jadi dia darab. Jadi X tambah 3
Negatif 2 darab dengan 8 kita dapat negatif 16. 3 ni pindah ke sebelah. Jadi 3 tu pindah ke sebelah, dia akan jadi negatif 3. Jadi X sama dengan negatif 19. Ini jawapan soalan 11 dengan 12. Bagus, ramai yang betul. Ramai yang betul. Tapi ada juga yang salah, tak apalah. Bila lagi kalau salah sekarang tak apa, jangan dalam periksa nanti. Jelas ke semua? Soalan 11 dengan 12, boleh faham? Boleh. Sorry lain. Boleh ke? Boleh. Boleh. Hilang. Okey, habis dah. Okey, jadi siapa yang salah salin pembetulan. Cikgu. Maaf cikgu. Tambah hantar baru dapat handphone. Okey. Okey, tak apa. Jadi itulah. Okey, bagus Jibril. Okey, jadi kita dah habis dah muka surat pertama. Kita nak pergi kepada muka surat yang kedua. Masa kelas kita tak lama dah semua. Masa kelas kita ada 35 minit je lagi. Jadi sila fokus betul-betul. Kita pergi kepada soalan nombor 1. Cikgu akan terangkan soalan nombor 1. Okey, soalan nombor 1 tengok betul-betul, lepas ni kamu nak buat. Soalan nombor 1 dekat sini. Cikgu lupa nak terangkan. Perbezaan muka surat pertama dengan perbezaan muka surat kedua. Muka surat pertama dia ada pecahan. Jadi kena ingat, kalau dia ada pecahan, dia memang tak boleh lari. Dia boleh jadi full pecahan ataupun separuh pecahan. Okey, kalau dekat muka surat nombor 2 ni, dia ada kurungan. Dia ada kurungan. Jadi kalau ada kurungan nak buat macam mana? Okey, jadi kamu boleh tengok kat depan. Kalau ada kurungan, kita kena selesaikan kurungan dulu. Nak selesaikan kurungan, maksudnya dekat sini, kamu kena selesaikan darab. Jadi 3 dalam kurungan X tambah 2 sama dengan 15. Cikgu nak bagi satu arahan. Cikgu nak bagi satu arahan kepada semua orang. Siapa yang lemah untuk buka kurungan, sila study. Sebab dekat soalan form 2, bila dah masuk form 2, bab 2 adalah bab yang paling banyak main dengan kurungan. Kalau kamu lemah nak buka kurungan tu, kamu akan lemah satu bab tu. Jadi siapa-siapa yang lemah boleh tengok kat depan. Kurungan ni senang je, cikgu dah ada ajar dah sebelum ni. Kamu boleh buka balik pendaraban ungkapan algebra. Cikgu ada tunjuk ikut level dah. Okey, jadi 3 dalam kurungan X tambah 2. Apa darab apa? Tengok belakang kurungan tu apa. Okey, belakang kurungan ni 3. Jadi kita pakai 3 ni darab dengan X. Kalau nombor dengan huruf, tak ada apa-apa. Kamu gabungkan je 3X terus. Tak payah nak pening dia jadi apa, dia jadi apa. Okey, kemudian 3 darab dengan 2. Okey, kalau nombor dengan nombor darab, tekanlah kalkulator. 3 darab 2 kita dapat 6. Positif jangan lupa. Sama dengan 15. Habis. Macam tu sahaja kita buka kurungan. Jelas ke semua cara cikgu buka kurungan? Nak dengar suara sikit? Boleh faham ke? Boleh. Okey. Okey, 6 tu positif, pindah ke sebelah macam tadi. Kenapa kita pindah 6 ke sebelah? Sebab 6 dengan 15 sebutan serupa. Keadaan dia sama. Jadi, kita pindahkan 6 ke sebelah 15. Ni positif, dia jadi negatif 6. Jadi, 15 tolak dengan 6, kita dapat 9. 3 dengan X. Sekarang cikgu nak tanya, 3 dengan X, huruf dengan nombor bila duduk sebelah-sebelah, dia dalam keadaan darab ke bahagi? Siapa tahu? Nombor dengan huruf duduk sebelah-sebelah, dia dalam keadaan darab ke bahagi? Darab. Pandai. Jadi darab pindah ke sebelah, dia jadi bahagi. X 9/3. X sama dengan 3. Untuk bahagi, cikgu nak semua orang biasakan bahagi ditulis dalam keadaan pecahan. Dah menengah dah. Jangan nak tulis simbol-simbol macam ni.
tulis dia dalam keadaan pecahan. Walaupun dia dalam keadaan pecahan, tapi bentuk je lain. Maksud dia tetap sama, 9/3. Itu cara dia. Itulah cara dia yang cikgu nak kamu faham betul-betul benda ni. Okey, jelas ke semua soalan nombor 1? Jelas. Okey. Jelas. Okey, jadi daripada soalan nombor 1, kamu nak satu lagi kurungan ke? Dah agak-agak nak satu lagi contoh ke? Dah boleh buat soalan? Cikgu nak tanya. Nak satu lagi contoh ke? Nak terus buat soalan? Satu lagi contoh. Satu lagi contoh, boleh? Okey, kita pergi kepada soalan nombor 2. Okey, kita masuk kepada soalan nombor 2. Jadi soalan nombor 2 ni dia ada kurungan. Jadi cikgu salin balik 2 dalam kurungan X tambah 5 sama dengan 24. Okey, 2 darab dengan X. Kamu kena ingat, kalau nombor darab dengan huruf, kamu tak payah nak pening-pening, tak payah nak serabut, gabungkan je. Jadi dia akan jadi 2X. Lepas tu 2 ni darab pula dengan 5. Jadi 2 darab 5, tekan kalkulator, kamu dapat 10. Tapi jangan lupa 10 tu positif 10. Sama dengan 24. Jadi 10 dengan 24 dia sebutan serupa. Jadi kita bawa dia pergi ke sebelah. Jadi dekat sini 2X sama dengan 24. 10 ni positif, pindah ke sebelah dia jadi negatif 10. Selesaikan 24 tolak 10, kita dapat 14. 2X. Jadi kita nak pindahkan 2. 2 ni darab pindah ke sebelah dia jadi bahagi. Dan bahagi sila buat dalam bentuk pecahan. Jadi kita dapat kat sini X sama dengan 7. Ini jawapan soalan nombor 2. Jelas ke semua? Soalan nombor 2 cikgu tunjuk ni boleh faham ke? Boleh. Okey, bagus. Jadi dia tak susah pun. Dia tak susah pun. Dia bukan benda yang baru. Kita dah buat. Okey, jadi kita akan pergi kepada soalan 3 dengan soalan 4. Okey. Cikgu bagi masa masing-masing cuba selesaikan soalan 6 ni lah. 5, 6, 7. Okey, cuba buat 3 soalan ni. Cikgu bagi masa 6 minit. 6 minit. Cikgu minta izin pergi tandas kejap Okey. Boleh ke cikgu nak minta izin pergi tandas kejap? Boleh. Boleh. Okey, bagus. Okey, buat 5, 6, 7. Sekejap
Dah siap hantar kat cikgu Okey. Okey, baru 2 orang hantar kat cikgu. Okey, baru 3 orang hantar. Buat. Okey, 3 minit lagi. Lexa. Okey, Lexa dah hantar. Zulaika. Zulaika dah siap ke Zulaika? Sikit lagi cikgu. Sikit lagi. Okey. Okey, jadi habis sudahlah masa yang diberikan. Okey, tibalah masanya untuk cikgu buat dan kamu cek. Dia yang salah. Dia yang salah.
Dia risau lah macam mana ni nak selesaikan 5, 6, 7 ni. Okey, jadi cikgu akan mula buat dekat depan. Okey, jadi yang tak buat tu mungkin tengah buat lah. Cikgu assume tengah buat. Yang tengah buat boleh je hantar dekat cikgu. Dan yang dah buat boleh check dekat cikgu. Semua orang lah check dekat cikgu. Okey. Cikgu nak mula soalan 5, 6, 7. Boleh ke semua? Cikgu nak mula soalan 5, 6, 7. Boleh. Boleh. Okey, tengok Sebab kalau kamu pas untuk buat soalan 5, 6, 7, baru cikgu proceed kepada 9, 10, 11, 12. Okey, jadi soalan 5, 6, 7, masing-masing boleh tengok. Soalan nombor 5 dulu 5, 4x tolak 3 sama dengan 11. Jadi susah ke? Tak susah. Macam biasa kalau kita cakap kurungan, kamu just fikir nombor dia je. 5 darab dengan 4 kan 20. Jadi ada X. Kita letak 20X dekat situ. Nombor darab nombor. Huruf darab huruf. Tapi masalahnya dekat sini tak ada huruf. Jadi kita selesaikan nombor sahaja. Habis soalan nombor. Habis untuk kita buka kurungan. Okey, kemudian yang seterusnya. 5 ni darab juga dengan negatif 3. Kita dapat negatif 15 sama dengan 11. Okey. Jadi sekarang mungkinlah ada yang confuse macam nak selesaikan. Tengok kat depan tau. Okey, negatif 15 ni sebutan serupa dia dengan 11 kita bawa pindah. Jadi bila kita bawa pindah ke sebelah, dekat sini 11 ni negatif, dia jadi positif 15. Jadi kat sini kita dapat 11 tambah 15, kita dapat 26. Kita dapat dekat situ 26. Sekarang ni kita nak cari X. Jadi nak cari X, nak ke, suka ke tak suka ke, kamu kena pindahkan juga 20. 20 ni darab pindah ke sebelah dia jadi bahagi. 26 bahagi 20. Jadi 26 bahagi 20, masing-masing tekan kalkulator dapat berapa tu? Nak dengar suara sikit, dapat berapa? Tak ada. 13 per 10. Okey, 13 per 10. Pandai. 13 per 10. Jadi dekat sini, kalau 13 per 10, siapa tekan kalkulator dia dapat 1.3 pun betul. Siapa bagi jawapan dalam 13 per 10 betul, siapa bagi jawapan dalam 1.3 pun betul. Dua-dua betul. Jadi cikgu akan tunjukkan dekat kamu kat mana keadaan yang kalau kamu salin dalam keadaan perpuluhan salah. Contoh. Okey, sekarang kamu akan tekan kalkulator 10 per 30. Cuba masing-masing tekan kalkulator macam ni. 10, masing-masing tekan macam ni tau. 10 bahagi 30. Okey, cuba masing-masing tekan kalkulator 10 bahagi 30. Dapat berapa? 1/3. Kalau jawapan perpuluhan, 0.33. 0.33333. Kalau dekat sini banyak macam ni, siapa pergi bagi jawapan dalam perpuluhan salah. Ni keadaan dia. Jadi nak buat macam mana? Bagi jawapan dalam bentuk pecahan yang paling kecil. Tekan ni je, tekan simbol ABC tu je, tak payah susah-susah. Tekan simbol A, BC tu je, dalam kalkulator ada. Jadi inilah cara kita nak tulis jawapan yang betul. Jangan nak kalau keadaan macam ni, soalan nombor 5 kamu boleh bagi jawapan dalam bentuk perpuluhan pun betul, jawapan untuk pecahan pun betul. Tapi kalau kamu tekan kalkulator, kamu dapat perpuluhannya 0.33333333333. Jadi dekat situ menandakan kamu kena bagi jawapan dalam bentuk pecahan. Jelas ke semua yang cikgu cuba masukkan tu boleh faham? Boleh. Boleh. Okey, bagus. Cikgu pandang
Okey, kita pergi pula kepada soalan nombor 6. Negatif 3. Siapa salah salin tau. Salin pembetulan. 2x tambah 1 sama dengan 21. Okey, kita selesaikan. Negatif 3 darab 2x. Negatif 3 darab 2 dapat apa? Kan kita dapat negatif 6. X tu salin je lah. Negatif 3 darab dengan 1. Kita dapat negatif 3. Sama dengan 21. Negatif 3 dengan 21 ni sebutan serupa. Jadi kita pindah ke sebelah. Bila kita pindah ke sebelah, negatif tu dia jadi positif. 3. Ni negatif pindah jadi positif. Jadi 21 tambah 3 kita dapat 24. Negatif 6x. Negatif 6 ni darab. Pindah ke sebelah dia jadi bahagi. 24 bahagi negatif 6. Ni antara kesilapan. Bila kamu ada negatif pada 6, sila bawa sekali dia punya negatif. Sebab perpindahan kita sekarang adalah tentang darab jadi bahagi. Bukan negatif jadi positif. Cikgu harap jelas tahu benda tu dari tadi cikgu tunjuk. Tadi pecahan ke darab. Sekarang sekarang darab ke pecahan. Dia tak kisah. Asalkan kalau kamu nak pindahkan darab kepada bahagi atau bahagi kepada pecahan, bahagi kepada darab, kalau nombor tu ada negatif, bawa sekali dia punya negatif. Jelas ke semua kat situ? Boleh faham? Boleh. Faham. Okey, bagus. Jadi dekat sini X kita akan dapat sama dengan negatif 4. Siapa salah salin. Salin correction. Okey. Jadi kita pergi kepada soalan yang terakhir, iaitu soalan nombor 7. Soalan nombor 7 dekat sini, negatif 9 dalam kurungan X tolak 4 sama dengan 54. Negatif 9 darab dengan X. Tak payah pening-pening, gabungkan je. Negatif 9X. Negatif 9 darab dengan negatif 4. Jadi dekat situ kamu akan dapat positif 36. Sama dengan 54. Tekan elok-elok kalkulator. Okey. Jadi positif 36 bila kita bawa pindah ke sebelah, dia akan jadi negatif 36. 54 tolak 36, kita akan dapat 18. Negatif 9x. Kesilapan yang sama berlaku kalaulah kamu pergi tukar negatif jadi positif, jawapan kamu salah. Jadi dekat sini 18 bahagi dengan negatif 9, bukan bahagi dengan 9. Dia bahagi negatif 9. Jadi dekat sini jawapan dia adalah negatif 2. Ini jawapan soalan nombor 6 dan soalan nombor 7. Jelas ke semua? Jelas. Jelas. Okey, salin pembetulan. Siapa yang salah salin pembetulan Ada siapa-siapa nak tanya cikgu soalan ke? Zulaika ada nak tanya apa-apa soalan ke? Tak ada. Tak ada. Darwisi ada nak tanya apa-apa soalan ke Darwisi? Tidak ada. Tidak ada. Okay, cikgu harap semua salin. Okey, jadi bahagian kelas kita ni kita nak teruskan dengan soalan yang berikutnya, iaitu soalan yang belah-belah bawah belah kanan sekali, iaitu nombor 9, 10, 11, 12. Jadi cikgu akan tunjukkan dahulu soalan nombor 9. Jadi masing-masing boleh tengok kepada soalan nombor 9. Mana soalan 9 tu? Okey, ni cikgu buka ruang kalau siapa salah buat pembetulan terus. Okey. Jadi siapa yang salah buat pembetulan terus salin. Kalau tak bila lagi nak buat pembetulan Okey. Jadi soalan nombor 9. Kita pergi kepada soalan nombor 9, iaitu soalan kita yang terakhir. Silap, bukan soalan yang terakhir, bentuk yang terakhir. Okey, soalan nombor 9 dekat sini, cikgu salin balik tahu.
2 dalam kurungan 3X tolak 1 tambah 3 sama dengan 21. Okey, 2 ni buka kurungan macam biasa, darab dengan 3X. 2 darab 3 dapat 6, dia ada X, kita dapat 6X. Okey, kita teruskan buka kurungan 2 darab negatif 1, kita dapat negatif 2. Tambah 3 sama dengan 21. Jadi, cara nak buka kurungan, kita dah pergi dah dekat soalan 5, 6, 7. Ada 2 contoh cikgu tunjuk tadi. Dan 3 soalan kita dah buat. Ada total 5 soalan dah. Jadi sekarang 9 ni, dia ada kurungan. Sepatutnya kamu dah boleh buka kurungan. Kalau ada tak boleh, bagi tahu cikgu. Okey, jadi lepas buka kurungan, cari sebutan serupa. Sebutan serupa 2 dengan 3. Selesaikan dulu. 6X negatif 2 tambah 3, kamu dapat tambah 1 sama dengan 21. Nampak? Kita selesaikan dulu. Tambah 1 pindah ke sebelah, dia jadi 21 negatif 1. 21 tolak 1 dapat 20. 6X, 6 ni darab pindah ke sebelah, dia jadi bahagi. Sekarang masing-masing cuba tekan kalkulator. 20 bahagi 6 dapat berapa semua? 20 bahagi 6 dapat berapa? 10/3. 10 per Macam 3. mana tu? Berapa Aina? 10 per 3. Pandai. Jadi dekat sini jawapan dia adalah 10/3. Kenapa kita ambil pecahan? Sebab kalau dia ambil perpuluhan, kita dapat 3.3333. Jadi apa yang cikgu nak highlight dekat soalan nombor 9? Cikgu nak highlight bila kamu nak bagi jawapan dalam keadaan pecahan, pecahan yang kamu kena buat adalah pecahan tidak wajar. Bagi jawapan dalam keadaan pecahan tidak wajar. Jelas ke semua soalan nombor 9? Boleh faham? Boleh. Okey. Jadi daripada soalan nombor 9, kita cuba buat 2 soalan. Lepas tu habis dah kelas kita. Okey, jadi daripada soalan nombor 9, cikgu nak masing-masing cuba selesaikan soalan 11 dan 12. Okey, rujuk contoh 9. Ni soalan yang terakhir dah. 2 soalan yang terakhir. Soalan 11 dan 12. Cikgu bagi masa 4 minit. Cuba selesaikan. Wow, Sharifah bagus, laju. Okey, hantar kat cikgu Dah, ada soalan yang terakhir dah ni.
Okey, bagus. 1 minit lagi. Okey, bagus. Jadi tahniahlah kepada yang dah siapkan. Cikgu akan tunjukkan dah. Habis dah. Okey, jadi kita dah nak habis kelas dah. Kita ada lagi 5 minit je. Okey, sebelum cikgu nak tunjuk soalan 11 dengan 12, cikgu nak masing-masing buka kamera. Masing-masing boleh buka kamera sebelum kita nak teruskan dah. Kita nak habis dah kelas kita semua. Okey. Jadi tahniahlah kepada yang dah berusaha. Cikgu yakin yang kamu belajar ni kalau kamu buat, kamu akan nampak. Kamu akan nampak kegunaan dia tak jauh. Tak jauh masa form 3 nanti. Masa form 3 nanti kamu akan nampak kegunaan yang kamu belajar ni. Tak jauh pun. Tak jauh. Bukan form 4, form 5. Tahun depan terus kamu nampak. Masa form 3 pula kamu form 1 kan. Masa form 2 kamu terus nampak. Okey. Jadi habis kita akan pergi kepada soalan 11 dan soalan 12. Siapa yang salah salin pembetulan. Siapa yang betul biar. Buat the right. Okey, soalan 11. 12 tambah ni soalan 11 salin tau. 4 dalam kurungan 2x tambah 4 sama dengan 68. Okey, buka kurungan dulu. 4 darab 2x kita dapat 8x. 4 darab 4 kita dapat 16 sama dengan 68. Cari sebutan serupa. 12 dengan 16 kan sebutan serupa sebab dua-dua tak ada huruf x. Jadi dekat sini kita selesaikan 12 tambah 16 kita dapat 28 sama dengan 68. Okey, cari lagi sebutan serupa. 28 dengan 68 kan sebutan serupa. Maksudnya 28 tu kamu kena pindah ke sebelah. Sebab tu penting sangat sebutan serupa ni. Bila cikgu cakap sebutan serupa, sebutan tak serupa, paling penting dalam algebra adalah memahami sebutan serupa. Jadi 8x sama dengan 68. Sini positif, pindah ke sebelah dia jadi negatif. Jadi dekat sini kita dapat 40. 8 darab pindah ke sebelah dia jadi bahagi. X sama dengan 5. Itu jawapan nombor 11. Untuk jawapan nombor 12, masing-masing boleh tengok kat depan. 3x tolak 2 dalam kurungan 6x 3 tolak 3 sama dengan 42. Okey, kurungan kita dekat sini adalah negatif 2 darab 6x. Kamu akan dapat negatif 12x. Negatif 2 kan darab 6 kan dapat negatif 12. Negatif 2 darab negatif 3. Tekan je kalkulator kamu dapat 6. Tapi jangan lupa simbol positif. Sama dengan 42. Okey, dekat sini mana sebutan serupa? 3x dengan 12. Selesaikanlah yang tu dulu. Jadi dekat sini 3 tolak 12. Kamu akan dapat negatif 9x tambah 6 sama dengan 42. Cari sebutan serupa 6 dengan 42. Jadi 6 ni kena pindah ke sebelah. Jadi bila kita pindah ke sebelah, 42, 6 ni kan positif. Dia jadi negatif. 42 tolak dengan 6, kita dapat 36. Negatif 9x. Jadi negatif 9 ni kan darab, pindah ke sebelah dia jadi bahagi. 36 per negatif 9, x sama dengan 4. Negatif 4, sorry. 36 bagi 9, okey, negatif 4. Itulah kita punya jawapan nombor 11 dengan nombor 12. Siapa salah salin, cikgu bagi masa. Okey, buka kamera sikit. Cikgu nak tengok tengah buat apa tu. Lesa, jelas ke Lesa yang cikgu terang tu? Boleh faham ke? Jelas. Okey, Aina Husna macam mana? Boleh ke Aina? Boleh. Okey. Zulaika, jelas ke Zulaika nombor 11 dengan nombor 12?
Jelas. Okey. Wan Alisha macam mana? Wan Alisha nak tanya apa-apa soalan tak nombor 11 dengan 12? Tak ada cikgu. Tak ada. Darwisi, dapat tak 11 dengan 12 tu? Sebelah dapat salah. Salin. Salin. Cikgu bagi masa cikgu nak tanya Khalif. Khalif dapat tak nombor 11 dengan 12? Darwisi, nanti nak main catur asal cikgu Buat dah ni kan cikgu. Apa tak buat akaun lagi? Okey, dah habis salin ke semua 11 dengan 12? Okey. Jadi Ammar RSG macam mana? Jelas ke 11 dengan 12? Tak jelas cikgu. Jelas okey. Jadi cikgu nak minta izin lagi sekali minggu nanti next class kita pakai buku Boleh ke semua kita pakai buku? Bisa. Kita pakai buku Boleh. kita pakai buku. Okey, jadi kalau tak ada soalan ke nak tanya cikgu? Tak ada. Okey, kalau tak ada apa-apa soalan, sampai situ sahajalah kelas kita untuk hari ni. Terima kasih semua. Maaf salah silap cikgu kalau ada terkasar apa-apa. Okey, jadi sampai situ sahaja kelas kita untuk hari ni. Terima kasih semua. Selamat berehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Bye. Bye.